Ustaz itu sejarah pasal zakat kita, latar belakang zakat kita, definisi zakat dan pembahagian zakat. Satu, cara pengumpulan dan pembahagian wang zakat, perancangan zakat kita 2020. Itu cabaran menguruskan zakat kita dengan kejayaan yang dicapai oleh zakat kita. Banyak Ustaz. Baik, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama kali syukur kita pada Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada pagi-pagi mai interview di lembaga zakat Kedah ni. Semua nak buat terizat lah. Ya. Terizat pemain ni? Tak main. Ha? Dia semua main lah ni? Yes lah. Baik, jadi yang pertamanya berkenaan dengan diri saya lah. Nama seperti kad yang nampak tu, jawatan juga seperti situ. Jadi saya di lembaga zakat ni lebih kurang dalam 17 tahun lah. 17 tahun. Sebelum ni saya di Baling, daerah Baling, lebih kurang dalam 10 tahun lah di Baling. Dan seterusnya berpindah di sinilah, Kulim. Jadi saya tinggal di kampung Bagan Senang, Kampung Besar, Kulim. Tahu? Tak tahu? Kami kaum Kedah. Bukan Kulim, mana? Saya orang Sudani. Sudani? Penang. Saya Kulim. Okey, baik. Jadi maknanya dah 17 tahun lah saya bekerja di lembaga zakat Kedah ni. Jadi banyaklah kenangan-kenangan manis kan, kenangan-kenangan indah di zakat ni. Baik, jadi yang pertamanya berkenaan dengan sejarah sejarah zakat, sejarah zakat Kedah. Baik, jadi zakat Kedah ni bermula kalau ikut zakat Kedah ni dia dah lama, lebih kurang 350 tahun. 350 tahun zakat Kedah ni. 350 tahun dah seruan berzakat di negeri Kedah ni. Yang maknanya kalau ikut undang-undang tahun 1667. Tahun 1667 tu dah ada dah seruan berkenaan dengan apa dia undang-undang. Dan kalau kita tengok dalam Malaysia ni, zakat Kedah lah zakat yang paling tua sekali. Dah umur dah. Kalau kata lah ni 2020, 1667 lebih kurang 353 tahun macam tu lah. Kalau umur zakat Kedah ni lebih kurang 3 abad lah. 3 abad lama. Zakat ni maknanya di Kedah, di Malaysia ni zakat Kedah lah yang paling lama sekali. Lepas tu pada tahun 1955 barulah Tuanku Sultan, iaitu Sultan Baldi Shah, Sultan Abdul Hamid Alim Shah, memperkenankan untuk enakmen jawatankuasa zakat di Kedah tahun 1955 yang dibentangkan di Dewan Undangan Negeri ketika tu. Jadi melalui enakmen tahun 1955 inilah sebuah jawatankuasa diberi kuasa oleh Tuanku Sultan Kedah ketika itu untuk kita di lembaga zakat kita kutip dan kita agihkan zakat. Jadi enakmen jawatankuasa zakat di Kedah tahun 1955 ini dijadikan sebagai asas pentadbiran zakat di negeri Kedah. Jadi sehinggalah enakmen lembaga zakat diluluskan pada tahun 2015. Jadi pada tahun 2015 ketika tu Sultan Abdul Halim Muazzam Shah almarhum memperkenankan enakmen jawatankuasa zakat negeri Kedah 1955 untuk dibentangkan Dewan Undangan Negeri Kedah pada diwartakan pada 31 Disember 2015 selepas dapat perkenan daripada jemaah pemangku sultan. Jadi maka pada hari ini pengurusan zakat di Kedah diperbadankan di bawah enakmen 23 enakmen lembaga zakat di Kedah. Jadi itulah orang panggil apa, tarikh lahir, latar belakang ataupun sejarah hidup lembaga zakat di Kedah. Dan lembaga zakat di Kedah ni pula dia punya operasi dia berada di bawah
ke bawah duli yang Mulia Tuanku Sultan. Dia tak sama macam negeri lain. Satu-satu saja zakat dalam Malaysia ni, zakat Kedah yang duduk di bawah Tuanku Sultan. Zakat negeri lain duduk di bawah Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Itu bawah kerajaan negeri lah. Dalam Malaysia ni Kedah saja zakat terus duduk di bawah Tuanku Sultan. Jadi di bawah Tuanku Sultan tu dia ada pengurusi lembaga zakat negeri Kedah, pengurusi ahli lembaga. Jadi pengurusi lembaga zakat ni setiausaha kerajaan negeri Kedah, merupakan pengurusi zakat lah. Setiausaha kerajaan negeri Kedah, iaitu Datuk Ammar bin Datuk Syekh Mahmud Naim, dia punya pengurusi. Jadi di bawah pengurusi ni dia ada ahli lembaga dia. Lembaga dia daripada mufti, daripada pegawai daerah, daripada pegawai agama, pegawai keuangan dan sebagainya. Dan di bawah tu dia ada terusnya zakat Kedah ini dia diuruskan oleh ketua pegawai eksekutif, CEO, ketua pegawai eksekutif, iaitu pada Tuan Syekh Zakaria Osman, yang merupakan ketua pegawai eksekutif yang bermula lebih kurang 2 tahun lebih lah, Syekh Zakaria. Jadi di bawah Tuan Syekh Zakaria ni lah yang menguruskan sepenuhnya pentadbiran zakat dalam negeri Kedah ni. Dan di bawah dia tu adalah timbalan CEO-nya sampailah di peringkat daerah. Jadi kita ada 12 daerah dalam negeri Kedah ni. Salah satu daripadanya kita di daerah Kulim lah. Daerah Kulim ni juga merupakan satu daerah yang besar lah di negeri Kedah ni. Tu peringkat negeri. Adapun di peringkat daerah, peringkat daerah Kulim ni, kita di Kulim kita ada 13 orang kaki tangan. 13 orang kaki tangan. Saya sebagai pegawai zakat, dan di bawah saya tu ada 3 orang penolong pegawai. Jadi kita di daerah ni kita bagi pada 3 bahagian. Kita ada bahagian pentadbiran dan kewangan, bahagian dakwah dan kutipan, dan seterusnya bahagian agihan dan pembangunan asnaf. Jadi kita ada 3 bahagian lah di dalam daerah ni, di daerah Kulim ni. Jadi kita punya dasar kualiti kita di Jabat Zakat Daerah ni ialah kita nak bagi orang panggil perkhidmatan yang berkualiti lah, yang bertaraf dunia, yang menyeluruh dan berterusan bagi urusan kutipan dan agihan zakat yang berlandaskan pada hukum syarak, dan juga untuk memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan. Terjawab kot soalan tu? Terjawab. Okey, baik. Lepas tu definisi zakat. Definisi zakat. Jadi sambil-sambil saya cerita lagi boleh boleh kamu tengok di situ lah. Okey, baik. Jadi definisi zakat ni, kalau kita tengok maksud pada zakat tu, muka surat depan tu kan. Jadi dia ada zakat ni, dia merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Daripada segi bahasa, zakat ni maksud dia bersih, subur dan berkembang maju. Daripada segi syarak pula, zakat ni maknanya mengeluarkan sebahagian harta tertentu pada kadar tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat dia. Itu maksud ataupun definisi zakat lah. Itu dia dari segi bahasa. Lepas tu itu dia adalah syarat wajib zakat. Apa hikmah zakat, ke mana wang zakat diagihkan. Jadi daripada situ maka kita laksanakanlah kerja-kerja kutipan dan kerja-kerja agihan kita di Jabat Zakat Kulim ni. Itu soalan yang seterusnya lah. Seterusnya berkenaan dengan Kalau pembahagian pembahagian zakat. Okey, baik. Jadi jawapan dia ada di situ, ke mana wang zakat diagihkan. Jadi zakat ni sebenarnya kita sedia maklum dia bersangkut paut dengan hukum syarak. Bila zakat bukan dengan hukum syarak ni, maknanya kita nak kena bagi dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun dah sebut dah siapa dia yang layak terima zakat, siapa yang kita boleh bagi zakat kepada siapa. Ini memang dah ketetapan dalam Al-Quran. Yang Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah Taala sebut itu ada 8 asnaf, 8 kumpulan saja yang boleh terima duit zakat ni. Yang di mana yang tulis itu fakir, miskin, amil,
mu'allaf, al-riqab, al-gharimin, fi sabilillah, yang ibnu sabil. Mana zakat yang kita kutip, kita hanya agihkan kepada 8 golongan ini saja. Kita tak agihkan lain daripada 8 golongan ni, sebab dia tak boleh makan duit zakat. 8 golongan ni saja yang boleh makan duit zakat. Jadi agihan kita, pembahagian zakat kita hanya bagi kepada 8 asnaf ni saja, dengan banyaklah bantuan-bantuan yang kita bagi. Banyaklah bantuan-bantuan yang kita bagi kepada asnaf-asnaf ni. Antaranya bantuan-bantuan yang kita bagi tu, kita ada bagi bantuan pusat hemodialisis bagi asnaf-asnaf yang sakit buah pinggang. Yang sakit buah pinggang ni kita bagi bantuan cuci buah pinggang, di mana pusat Malaysia ni kita ada di Lustang. Di Lustang. Dekat Lustang je. Ya, setakat lah ni baru di Lustang. Yang ada tu. Jadi baru ada cadangan-cadangan untuk kita nak buka di Kulim ni lah. Jadi setakat lah baru ada di Lustang. Lebih kurang kita ada lebih kurang pesakit yang terima tu dah hampir kepada 100 orang lah. 100 orang yang terima dengan rawatan dengan pusat hemodialisis kita lah. Lebih kurang seorang pesakit tu kita tarjah lebih kurang dalam RM2,000 sebulan. Seorang pesakit tu dengan RM2,000 sebulan. Dan mesin kita tu, satu unit mesin kos dia RM43,000. Jadi orang-orang miskin yang sakit buah pinggang ni, yang kita tarjah untuk mereka cuci buah pinggang. Lepas tu kita ada bantuan yang kita bagi pada 8 asnaf tadi tu, antaranya kita bagi bantuan bantuan pendidikan kita. Di mana zakat ni tak mahu. Tak mahu. Okey, baik. Jadi kita ada 3 buah sekolah. Zakat ni kita ada 3 buah sekolah zakat kita bagi. Yang pertama kita ada sekolah asnaf kita, iaitu Ma'had Dini Sultan Abdul Halim di Sukamelanti. Di situ kita masuk pelajar-pelajar daripada keluarga yang miskin. Pelajar itu kita bagi semua yuran percuma, asrama percuma, semua percuma daripada duit zakat. Lepas tu kita ada sekolah agama Ma'had Dini Sultan Abdul Halim Berantik di Sik sana. Macam tu juga anak-anak orang Sik susah, anak orang Bali susah, ngaji situ, pengajian semua cara percuma. Dan yang ketiga kita ada Pondok Moden Zakat Kedah. Pondok Moden Zakat Kedah ni beroperasi di Insaniah Lama yang di Mogung sana, Lustang. Jadi yang masuk sini tingkatan 4 lepas daripada PT3. Lepas daripada PT3, kalau tak ada PT3 dia mesti hafal Quran 17 juzuk. Boleh masuk situ. Semua daripada kalangan anak-anak asnaf. Dan baru ni pun SPM pada 4 orang ke 5 orang yang dapat 9A daripada keluaran pada Pondok Moden kita lah. Baik, yang seterusnya kita ada pusat agihan makanan fakir miskin. Ini kita panggil food bank. Food bank. Pernah dengar? Pernah dengar? Jangan? Pernah tanya kat masjid mana? Food bank ini ada di seluruh masjid dalam Kedah. Dia ada, kita di Kedah kita ada 576 buah masjid. Semua 576 masjid ada pusat bekalan makanan fakir miskin hak zakat. Tiap-tiap bulan kita akan hantar 30 pack barang. Dalam pack tu dia ada 8 jenis item barang. 8 jenis item barang. Mereka nak makan nasi, kita bagi beras. Dan tu ada beras. Lepas tu mereka kata takkan beras saja Ustaz. Beras saja, kita bagi lauk pula. Bagi lauk sardin, ada sardin tu. Kita sardin kami nak tumis, macam mana minyak tak ada Ustaz? Kita bagi minyak, ada minyak tu. Lepas tu kita takkan makan ayak tak ada Ustaz? Kita bagi teh kat bawah. Takkan teh saja tak mana? Bagi gula. Jadi semua itu ada. Jadi orang yang tujuan apa kita buat food bank ni, tak mau bagi rakyat orang Islam dalam Kedah ni tak ada benda nak makan. Terputus bekalan makanan. Mana kalau tak ada benda makan tu, kalau dia tak pergi masjid dah tu. Dia tak tahu kata di masjid tu ada pada pusat bekalan makanan. Jadi yang selalu kami kat food bank tu dia ada kat Bersedia nak pergi tu maknanya dia kalau kata dia tak ada benda makan, dia pergi jumpa penolong amal di masjid. Pergi jumpa penolong amal, dia akan bagi tu lah. Jadi kita bagi lah, kalau kata dia terputus benda makanan, tak ada benda makan tu,
Orang kita bagilah penolong amil ni hak duduk di kampung je lah. Dia kenal lah kawan tu dia betul ke siapa? tak betul ke kan. Susah betul ke tak susah betul dia kenal lah sebab orang kampung tu sendiri. Kan yang pilih tu kan. Baik. Jadi tu bantuan-bantuan kita lah. Lepas tu bantuan APT. Betul Nadir bantuan APT lah. Jabatan APT yang Yang itu tu dapat. Dapat? Awal masuk. Awal masuk dapat? Zakat punya lah? Ah. Alhamdulillah dapat. Kan? Jadi itulah. Antara lain bantuan rumah, bantuan bagi rumah kita bagi kan. Bantuan pakaian seragam untuk pajak miskin dan sebagainya lah, kan. Baik. Yang tu berkenaan dengan pembahagian zakat kita lah. Itu apa pula tu? Perancangan zakat kita. Perancangan kan, perancangan zakat. Kan. Baik. Jadi di antara perancangan kita yang duk berjalan sentiasa, kalau kata kita di bahagian dakwah, bahagian dakwah dan kezipan, setiap bulan kita akan turun ke kilang-kilang yang Kulim ni kawasan industri, kawasan perindustrian. Jadi kita akan turun bagi taklimat kepada semua tangan kerajaan yang ada di Kulim. Lepas tu kita akan turun jumpa dengan orang panggil apa, pekerja-pekerja industri kilang ni, seru mereka supaya membayar zakat yang wajib ini. Dan mereka membuat daripada potongan zakat lah, buat potongan zakat. Jadi kita akan turun ni setiap bulan. Lepas tu kita turun ke masjid-masjid, kita buat ceramah berkenaan dengan zakat, buat forum berkenaan dengan zakat. Perancangan kita tu kita turun ke pasar-pasar pagi, kita edarkan pada pamphlet zakat ni. Itu perancangan kita untuk bahagian dakwah dan kutipan. Lepas tu untuk bahagian agihan ni kita turun santuni asnaf. Setiap bulan kita akan turun ke kampung-kampung, dan kalau ada kes mungkin setiap hari kita turun. Kita turun berjumpa dengan dengan asnaf, kita buat siasatan dan sebagainya. Itu kita punya program-program turun kita tu, turun padang tu memang sentiasa kita buat lah. Di samping kita memantau pada food bank, barang-barang food bank kita tadi tu. Barang-barang food bank kita tadi tu. Tu kita di antara program-program kita, biasalah dia benda yang sama ya. Sebab zakat ni dia kutip, dia agih, kan. Itulah. So boleh kira. Itu cabaran menguruskan zakat kita. Cabaran, okey. Cabaran yang pertama ni perseptif orang ramai lah. Kita nak cari, nak ajak orang nak bayar zakat tu mudah, tapi kita nak perseptif orang ramai tu, persepsi orang ramai tu kepada zakat ni, itulah cabaran kita yang paling utama. Yang pertama kali kita tengoklah macam-macam. Bila jumpa orang ada viral, orang susah, orang miskin, dia bertibai jabat zakat lah. Bertibai jabat zakat. Ya, pasal apa tak tolong, pasal apa tak bantu kawan ni susah. Patutnya mereka kena cara yang betul, tanya dulu. Encik, saya dah jumpa orang susah apa semua ni, dia tidak dapat bantuan zakat lagi. Tanya kita dulu, kita boleh buat semakan. Kebanyakan kes yang jadi viral, bila kita semak, semuanya adalah penerima bantuan zakat. Sepatutnya mereka tabayyun ni mesti tanya dulu. Tanya dulu, selidik dulu masuk dia. Tapi mereka tak tabayyun, mereka tibayyun. Tibai dia zakat tu. Tembok dia zakat tu, lepas tu baru sorry, maaf. Itu maknanya kita nak orang panggil apa, kita nak ubah persepsi orang ramai tu pada zakat tu memang susah. Lepas tu biasalah kalau kata cemuhan tu biasalah kita tengok sebab kes orang kita hari ni dia tak mau tanya apa salah telefon dia buat zakat, tanya. Lalu ni kita tak payah, sebab di semua masjid dalam Kedah ni kita ada penolong amil. Orang-orang susah di kampung tak perlu nak naik bas, tak perlu naik motor nak naik kerja buat zakat. Habis minyak apa, pergi jumpa dengan penolong amil ada di masjid lah. Borang zakat semua ada kat dia. Kawan tu kalau dia susah, dia ambil borang kat penolong amil tu, dia isi, bagi lengkap semua dokumen, dia hantar pergi kat penolong amil tu. Jadi dia tak perlu khabar. Kalau dia layak, dia akan tunggu terima bantuan masuk ke akaun dia. Tak perlu nak usah mana nak tolong, nak bantu asnaf tu sampai kepada tahap yang itu. Lepas tu cabaran lagi, kita nak kesedaran masyarakat berkenaan dengan nak bayar zakat ni. Banyak lagi apa dia orang Islam kita yang tak bayar zakat, tapi usaha demi usaha kita gunakan untuk bagai-bagai kaedah lah, cara media masa, cara semua kita guna untuk memastikan bahawa yang siapa dia yang layak bayar zakat, maka dia bayar zakat. Sebab tu kutipan zakat kita
di daerah Kulim kan, pada tahun lepas kan, kita kutip zakat sebanyak 8 kita kutip zakat di Kulim kan, pada tahun lepas 2019 sebanyak 7.8 juta. Kutipan zakat dalam daerah Kulim semua jenis zakat lah, zakat padi, zakat ternakan, pendapatan, perniagaan, simpanan, saham, KWSP, semua jenis zakat. Tahun lepas 7.8 juta. Bantuan kita bagi pula berapa? Bantuan kita bagi 8.5 juta. Kutip 7.8. Bantuan bagi 8.5. Kalau niaga rugi maknanya kutipan zakat agihan zakat melebihi daripada kutipan zakat. Jadi sebab tu usaha-usaha ni kita buat nak bagi memastikan, sebab zakat ni bantuan kita bagi pada orang miskin ni, harap pada orang banyak zakat ni. Tak ada orang banyak zakat, tak ada lah bantuan zakat. Tak ada orang banyak zakat, tak ada lah bantuan APT boleh bagi. Sebab dia bukan ada peruntukan daripada kerajaan bagi kat zakat dah. Dia harap orang banyak zakat. Sebab tu usaha kesedaran, usaha nak dakwah ni kerja kita bersama. Termasuklah kerajaan memang tak peruntukan. Dia tak ada zakat, tak ada. Zakat dia harap orang banyak zakat, dia negeri Kedah lah. Tak boleh ambil zakat daripada negeri lain. Dia pentadbiran zakat ni ikut negeri masing-masing. Ya, ikut ni hak Kedah lah. Hak Perak lah, hak Penang lah. Jadi orang bayar zakat kat Kedah, duit hak orang bayar zakat di Kedah lah kita bagi bantuan, kita agihkan bantuan itu. Baik, tuanya buat lah. Okey, soalan terakhir, kejayaan yang dicapai oleh zakat Kedah. Kejayaan yang paling manis sekali tahun lepas. Tahun lepas kita dapat 2 anugerah inovasi terbaik peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan, peringkat Malaysia. Anugerah yang pertama ialah Food Bank. Saya cerita tadi. Yang saya sebut tadi, Food Bank ni zakat di Malaysia tak ada zakat di Malaysia buat kecuali zakat Kedah yang buat Food Bank yang ada di seluruh Malaysia, di seluruh Malaysia ni Kedah saja yang buat Food Bank ni. Zakat negeri lain tak ada lagi. Maka kita dapat anugerah inovasi agihan zakat Food Bank terbaik peringkat kebangsaan pada tahun 2019. Lepas tu anugerah yang kedua kita dapat anugerah ikon asnaf, iaitu tukang gunting rambut bergerak. Yang ni kita dapat, kita di Kedah ni kita ada orang panggil apa, kenderaan yang mana tukang gunting rambut ni dia bergerak pergi motor tempat. Jadi yang ni pun kita dapat anugerah yang terbaik. Dan juga kejayaan kita pada tahun lepas juga kita berjaya membangunkan aplikasi Zakat On Touch. Ni kamu tahu? Baik. Jadi kamu kena upload upload dalam Play Store tu Zakat On Touch, ZOT. Sebab Zakat On Touch ni banyak betul-betul kelebihan dia. Zakat On Touch ni juga tak ada mana-mana zakat dalam Malaysia kecuali zakat Kedah. Zakat Kedah. Siapa orang Kedah? Bagus orang Kedah. Jadi zakat On Touch ni dia tak ada dalam negeri lain, semua di Malaysia. Apa dia kelebihan zakat On Touch? Zakat On Touch ni orang ramai boleh tahu. Orang boleh tahu berapa kutipan zakat real time data. Kita boleh tunjuk lah ni pukul 2.45. Pukul 2.45 ni orang boleh buka zakat On Touch, dia boleh tahu zakat Kedah lah ni duit masuk ke duit lah. Untuk tengok dari apps tu. Untuk zakat hari ni. Dan berapa dah zakat Kedah agih. Hari saya boleh tunjuk kamu. Zakat On Touch. Okey, dia duduk jalan tu. Dia jalan. Okey. Maknanya setakat lah ni, setakat pukul 2.45 ni 27 juta lah kutipan zakat di Kedah. Semua orang satu dunia boleh tengok. Real time data, duduk jalan, duit masuk ke tu 27 juta. Agihan kita setakat lah ni kutipan zakat 27 juta 113 ribu. Duduk akih. Dapat kutipan sampai zakat hari ni. Agihan pula 27 juta 874 ribu. Maknanya real time data, maknanya kita boleh tengok sentiasa. Sentiasa boleh tengok dan dia update setiap masa. Setiap masa. Maknanya
untuk kita nak mesti kepercayaan orang ramai kata oh aku banyak zakat, okey banyak ni lah, agih zakat banyak ni lah. Mana satu dunia boleh tahu kata kan zakat Kedah, duit duk masuk kita tahu berapa duit dah, duit duk keluar berapa duit dah. Dia letak tahu. Lepas tu pula dalam aplikasi ni Zakat on Touch ni kita boleh semak penerima bantuan kan. Apa yang dapat? Memang siapa yang dapat di kampung kita, di masjid kita, di qaryah kita. Duk kat mana? Boleh mana? Kuliah kat Lunah. Masjid bawah situ. Sungai Selang. Masjid Sungai Selang. Okey, baik. Kita cek tengok Masjid Sungai Selang. Okey. Kita ambil daerah Kulim. Okey, kita ambil daerah Kulim. Lepas tu masjid, kita pilih situ Masjid Sungai Selang Al-Muhtadin. Betul kan? Okey, Masjid Al-Muhtadin. Sungai Selang. Sungai Selang. Okey. Yang kita masuk Kulim, tekan masjid, kita pilih itu Masjid Al-Muhtadin Sungai Selang, tekan situ. Okey, kita tekan papar. Okey, dia naik lokasi Masjid Muhtadin, kita tekan kat merah tu. Kan? Dia akan tunjuk dia, kita tekan maklumat lanjut. Okey. Kita ambil tahun 2019. Okey, kita boleh tengok agihan di Masjid Sungai Seluang tahun lepas 2019 penerima bulanan 34 orang. Boleh tahu semua masjid dalam Negeri Kedah boleh tahu. Nak tahu masjid kita orang dan jumlah agihan zakat di Masjid Sungai Seluang saja tahun lepas 367,000. Kita boleh tahu. Okey, yang tu kutipan agihan pula, kita tekan agihan. Ni Ustaz. Zakat on Touch. Zakat contoh betul. Yang atas tu lah. Ya betul. Saya tekan agihan pula. Okey, agihan. Okey, agihan. Kutipan fitrah tahun lepas Masjid Sungai Seluang 49,000. Kita boleh tahu berapa kutip fitrah mana-mana juga. Dan jumlah kutipan Masjid Sungai Seluang 105,000. Bantuan tadi 300,000. Kutip zakat 105,000 Masjid Sungai Seluang. Boleh tahu serta-merta. Semua dia detect. Satu Kedah boleh tahu. Boleh tahu. Nama siapa 35 orang tadi pun kita boleh tahu siapa. Boleh tengok. Ya. Dia update semua dah tu. Ya, semua ada di zakat mantas. Semua di hujung jari. Semua di hujung jari. Lepas tu kalau kamu jumpa siapa-siapa orang miskin, orang susah jumpa dalam Negeri Kedah ni, nak report dekat Jabat Zakat dalam aplikasi ni juga. Bagi dalam tu. Masuk dalam jom cari senang ni boleh. Boleh buh. Apa dia nama siapa yang kamu nak bagi tadi? Tak Dia payah masuk. main apa Betul. Kalau ambil gambar dia akan masuk ni, dia akan sampai kat Jabat Zakat. Ataupun ada isi dia bubuh maklumat dan ni, tekan hantar, dia akan sampai kat Jabat Zakat. Kita akan turun serta-merta. Canggih. Ya. Ya, betul. Kedah sahaja. Kedah saja. Tu kata dalam Malaysia ni Kedah saja yang buat. Pilih tak? Pilih tak? Ini insya-Allah on the way. Jadi maknanya dalam Kedah saja. Maknanya orang nak tahu apa gunaan zakat Kedah semua tengok dalam aplikasi ni. Maknanya kita tak ada simpan-simpan rahsia, kutip banyak mana, agih banyak mana, semua kita cerita. Apa tu masjid tu nama-nama asnaf siapa dia. Orang ramai dah tahu kawan ni bukan orang susah ni, orang senang. Boleh report ke Jabat Zakat, kita akan buat siasatan semula. So tak ada tipu-tipu dah lah. Tak ada, mana boleh tengok ni. Rasa kawan ni rasa senang tak patut dapat zakat, buat aduan pada Jabat Zakat, kita akan buat ni. Jadi uploadlah aplikasi ZOT. Boleh tahu berita-berita berkenaan zakat semua ada dalam ni. Apa program-program yang zakat buat. Semua ada dalam ni. Tu di antara pencapaian yang kita ada di zakat Kedah. Buat hari ni. Lepas tu ada apa-apa soalan? Ada. Nanti dah. Yang tu saja soalan. Sesat sangat ni. Sesat je. Ini memang masuk dalam ni lah, dalam assignment assignment lah. Sebab kami service ni